Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam hormat, dan bertemu lagi dengan Cikgu Nasa di channel Nasa 2K Studio. Cikgu mendoakan agar anak-anak sentiasa sihat sejahtera di samping keluarga. Pada kali ini kita bertemu sekali lagi untuk meneruskan pembelajaran bahasa Melayu. Kali ini kita akan melihat pula buku teks pada muka surat 35 dan buku aktiviti pada muka surat 40 dan 41. Cikgu harapkan agar anak-anak sudah pun bersedia dengan kedua-dua buku yang telah cikgu nyatakan tadi. Anak-anak sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, jom kita mulai. Pada akhir pembelajaran hari ini, cikgu mengharapkan agar anak-anak dapat menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan bercapah. Sekarang kita lihat apakah yang tercatat pada buku teks muka surat 35. Hari tanpa kenderaan. Pada muka surat 35 ini terdapat satu catatan makluman kepada para penduduk Johor Bahru dan juga satu keratan berita. Kita lihat dahulu maklumat yang terdapat pada papan makluman ini. Laluan ditutup untuk kenderaan bermotor. Kenderaan bermotor adalah kenderaan yang mempunyai enjin. Macam basikal tu bukan kenderaan bermotor lah sebab dia tidak ada enjin, tak guna minyak pun ya. Okey. Dari 7 pagi hingga 10 pagi pada setiap hari Sabtu minggu kedua. Melibatkan jalan yang berikut. Jalan Air Molek, Jalan Ibrahim, Jalan Dobi, Jalan Datuk On, Jalan Datuk Dalam, dan Jalan Khalid Abdullah. Sempena penganjuran program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Okey, dah melihat apakah yang tercatat dalam makluman itu? Sekarang cuba kita baca keratan akhbar yang disediakan di bahagian bawahnya. Cuba ikut cikgu, kita baca bersama-sama. Johor Bahru 25 Jun. Majlis Bandaraya Johor Bahru MBJB telah menganjurkan program Hari Tanpa Kenderaan di bandaraya tersebut. Program tersebut adalah antara cara terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Selain itu, orang ramai juga perlu sedar akan kepentingan penjagaan alam sekitar. Orang ramai turut digalakkan berjalan kaki atau berbasikal pada hari tersebut. Dah pun usai, dah pun selesai kita membaca petikan berita itu tadi. Dan sekarang kita cuba lihat apakah soalan-soalan yang akan ditanyakan berkaitan dengan makluman dan juga berita yang kita baca tadi, dan sama-sama kita mencari jawapannya. Cikgu harapkan kamu dapat memberi tumpuan terhadap perbincangan ini, kerana selepas ini cikgu minta kamu menulis soalan dan menjawab dengan jawapan yang betul latihan ini di dalam buku latihan. Boleh ya? Okey, boleh. Semua rajin ni, semua rajin ya. Baik. Soalan yang pertama. Berapa lamakah tempoh program tersebut dijalankan? Penggunaan kata tanya berapa. Bila ditanya berapa, maknanya jumlah ataupun tempoh yang tertentu. Di mana kita nak dapat jawapannya? Kebiasaannya soalan yang pertama ada pada perenggan yang pertama ataupun ada pada bahagian atas. Cuba kita lihat. Di bahagian atas ditanyakan berapa lama. Maksudnya di sini bermula dari pukul berapa hingga pukul berapa. Berapa masa di situ? Program tersebut dijalankan selama nak lihat berapa lama? Kita lihat. Jawapan yang berada di baris yang kedua yang ada tulisan kuning tu. Bermula dari pukul 7 pagi hingga 10 pagi.
pukul 7 hingga pukul 8, pukul 8 hingga pukul 9, pukul 9 hingga pukul 10. Berapa? Ya. Tulislah berapa jam. Ya, berapa jam pada setiap hari. Kamu sambungkan ayat itu bagi lengkap. Boleh ya? Baik. Kita lihat yang kedua. Mengapakah beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut? Penggunaan kata tanya mengapa. Bila mengapa, kita kena jawab sebab. Di mana nak mencari jawapan untuk nombor 2 ini? Kita lihat di bahagian makluman. Masih lagi di bahagian makluman. Kita lihat kenapa jalan-jalan itu ditutup. 6 jalan. Di bahagian bawah nama jalan itu ada dinyatakan sebabnya. Sempena penganjuran program Johor Bahru Hari Tanpa Kenderaan. Jadi bagaimana kita nak memulakan ayat untuk menjawab soalan yang kedua ini? Kamu bolehlah menjawab soalan seperti ini. Beberapa batang jalan raya ditutup pada hari tersebut sempena penganjuran sampailah kepada kenderaan. Boleh ya? Sambung terus sampai ke kenderaan. Okey, selesai. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Mengapakah program tersebut dilaksanakan? Mengapa? Sebab apa? Okey. Untuk menjawab soalan yang ketiga ini, sama-sama kita lihat petikan berita pada perenggan yang kedua. Cikgu bacakan dahulu. Program tersebut adalah antara cara terbaik untuk mendidik orang ramai agar bersama-sama mengurangkan pencemaran alam sekitar. Jawapannya ada di situ. Jadi bolehlah kita mulakan ayat. Program tersebut dilaksanakan untuk mendidik orang ramai. Kamu sambung je ayat cikgu itu sehingga selesai. Kalau dah selesai, selesailah jawapan untuk nombor yang ketiga. Sekarang kita lihat pula soalan yang keempat. Bagaimanakah caranya untuk menyokong program itu? Bagaimana kaedah? Bolehlah kita mulakan ayat seperti ini. Kita boleh menyokong program ini dengan menyertainya secara apa? Berjalan kaki atau kamu tambung sedikit. Cikgu dah bagi panjang lah tu. Ya? Okey, selesai. Dan yang terakhir, yang kelima. Jika kamu berpeluang untuk menyertai aktiviti ini, adakah kamu akan menyertainya? Berikan alasan kamu. Ada 2 soalan di situ. Di mana kamu perlu memberi pendapat. Ada pilihan sama ada kamu nak menyokong ataupun tidak dan kamu diminta memberikan alasan. Biasanya kalau kita melakukan satu aktiviti yang menarik seperti ini, yang baik seperti ini, kita akan menyertainya. Jadi untuk menjawabnya, bolehlah kamu menjawab kedua-dua soalan yang ditanyakan itu hanya dalam satu jawapan menggunakan kata hubung. Ya, saya akan menyertainya kerana ini adalah salah satu sumbangan saya untuk mengurangkan pencemaran. Cikgu bagi jawapan lengkap pada soalan ini. Okey, dah selesai. Dah selesai pun aktiviti kita pada muka surat 35 buku teks dan sekarang kita beralih ke buku aktiviti pada muka surat 40. Jom. Pada muka surat 40, aktiviti 3, jawab soalan pemahaman. Sebelum menjawab soalan pemahaman, apa kata kalau kita baca bersama-sama dengan sebutan dan intonasi yang betul. Plastik serai wangi. Imran dan ibunya ke pasaraya untuk membeli barangan dapur. Imran, plastik sampah di rumah sudah kehabisan. Tolong ambilnya di atas rak itu, minta Puan Sakinah. Baiklah ibu,
saya ambilkannya, balas Imran. Imran mengambil plastik sampah lalu menyerahkannya kepada ibu. Kita gunakan plastik sampah ini, ibu. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut, dan tikus tidak suka akan bau ini, ibu, kata Imran. Oh, kalau begitu, kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Tambahan pula, racun serangga akan mencemarkan alam sekitar, kata Ibu Imran. Wah, rumah kita tidak lagi berbau racun serangga, kata Imran. Imran, mari kita baca poster tentang plastik sampah serai wangi ini, ajak Puan Sakinah. Mereka membaca maklumat yang terdapat pada poster itu bersama-sama. Nah, sekarang kita bersama-sama pula melihat apakah yang tercatat pada poster yang dibaca oleh Imran dan ibunya. Plastik serai wangi mengelakkan gangguan serangga, mengawal pembiakan bakteria, wangian semula jadi, menjamin kebersihan alam sekitar, dan boleh terurai dan lupus di dalam tanah. Semua maklumat telah dinyatakan. Semua maklumat telah kita baca dan kita fahami. Sekarang kita cuba menjawab soalan. Soalan yang pertama, mengapakah Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya? Sebab apa? Kita boleh memulakan ayat untuk jawapan ini seperti ini. Imran tidak mencadangkan plastik sampah jenis biasa kepada ibunya kerana dia menggunakan dia gunakan apa? Kita lihat di atas. Dia menceritakan kepada ibu pada perenggan yang ketiga, yang biasa. Plastik sampah ini lain daripada yang biasa. Plastik sampah ini berasaskan tumbuh-tumbuhan. Apakah nama plastik sampah itu? Itulah jawapannya. Kamu sambungkan saja. Ataupun senangnya, ada tajuknya, itu adalah jawapannya. Baik, jelas. Yang kedua, untuk soalan nombor 2, apakah perbezaan plastik serai wangi dengan plastik biasa? Kita boleh menjawab soalan ini dengan memulakan ayat. Plastik serai wangi mengeluarkan, kita cari apa? Dia mengeluarkan apa ya? Ada jawapannya di atas. Dia berwangi. Mengeluarkan apa? Bau apa? Ada pada jawapan yang cikgu tunjukkan di belakang. Ya? Okey, jelas. Soalan yang ketiga. Mengapakah Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga? Untuk jawapan nombor 3, ditanyakan sebab. Kita boleh lihat jawapannya pada petikan ini. Plastik ini mengeluarkan bau serai wangi. Serangga seperti lipas, semut, dan tikus tidak suka akan bau ini, ibu, kata Imran. Oh, kalau begitu kita tidak perlu membeli racun serangga lagi. Ini jelas. Kerana sebab itulah mereka tidak perlu membeli racun serangga. Jadi bolehlah kita tulis seperti ini. Imran dan ibunya tidak perlu membeli penyembur racun serangga kerana serangga tidak suka menghampiri kawasan yang berbau serai. Tambah sikit saja, satu perkataan saja. Okey, jelas. Baik. Soalan yang keempat. Mengapakah plastik ini boleh terurai di dalam tanah? Bolehlah kamu menjawab seperti ini. Plastik ini boleh terurai di dalam tanah. Terurai ini maksudnya boleh hancur, boleh lebur. Kerana berasaskan, ada jawapan di belakang tu cikgu tunjukkan, cikgu tandakan. Berasaskan apa? Sebab itu dia boleh melebur, boleh hancur ketika berada di atas tanah. Tidak seperti plastik yang biasa. Ok,
Okey. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan? Okey. Seperti mana tadi kita bacakan bahawa apabila kita menggunakan plastik serai wangi, serangga-serangga seperti tikus, lipas dan sebagainya itu tidak dapat menghampiri. Kemudian kita juga tidak menggunakan penyembur serangga. Tak mencemarkan alam, ya. Jadi bolehlah kita tulis seperti ini. Penggunaan plastik serai wangi ini dapat menjaga kesihatan dengan menjauhkan serangga yang membawa penyakit dan tidak mencemarkan. Tambah sikit saja. Boleh? Boleh. Mudah sahaja, ya. Dah selesai pun apa yang nak kita pelajari dan kita jawab pada hari ini. Jadi siapkanlah semua kerja-kerja ini dengan tulisan yang kemas, dengan tulisan yang bersih, dan kembalikan kepada cikgu untuk cikgu nilai dan cikgu semak. Sehingga itu, sampai kita jumpa lagi untuk tajuk-tajuk yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.